بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه اكتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من دعوة لا يستجاب لها. آمين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita dapat diberikan keizinan, limpahan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Kita membincangkan tentang prinsip penyucian jiwa. Baik, jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk pada prinsip yang keempat yang dinyatakan oleh muallif hafizahullah taala, iaitu ittikhadul uswati wal qudwah, mengambil contoh dan tauladan, suri tauladan. Kalau ikut dalam bahasa Melayu kita, role model role model diterjemahkan pada suri tauladan, yang itu yang standard, suri tauladan. Baik, jadi kata Syekh hafizahullah taala, dia membawa dalil daripada Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Maksudnya, demi sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan, uswatun hasanah, ataupun contoh ikutan yang baik, suri tauladan yang baik bagi kamu. yakni liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah, mengharapkan wajah Allah dan balasan yang baik pada hari akhirat, wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran, dan mengingati Allah, menyebut Allah sebanyak-banyaknya. Wa dzakara Allaha katsiran fi sarra atau fi dharra, sama ada dalam senang ataupun ketika susah. Qala Ibnu Katsir rahimahullah taala, Imam Abu Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir ad-Dimashqi asy-Syafi'i rahimahullah taala, kata beliau, فهذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. Ayat yang mulia ini merupakan prinsip terbesar dalam mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan, perbuatan dan hal ehwal baginda. Wa qala Al-Hasan rahimahullah taala, Al-Hasan ini Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, tabi'i, antara termasuk daripada kibar tabi'in, dalam tabaqat kibar tabi'in, tabi'in yang mulia. Makna tabi'in maknanya mereka yang pernah bersahabat dengan sahabat Nabi, ataupun kita senang nak cakap, kita senang nak faham, mereka yang merupakan murid-murid kepada sahabat Nabi. Adapun sahabat Nabi, mereka yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan mereka mati dalam keadaan Islam. Mereka yang pernah bertemu dengan Nabi SAW, mereka mempelajari daripada Nabi SAW, ataupun mulazamah ataupun bersahabat dengan Nabi, mereka beriman, dalam keadaan beriman, dan mereka mati dalam keadaan Islam. Baik, adapun tabi'in, mereka yang pernah mereka pernah bertemu dengan sahabat Nabi, mereka yang belajar daripada sahabat Nabi, atau yang dibela oleh sahabat Nabi, ataupun yang pernah bertemu dengan sahabat Nabi, tidak disyaratkan sama ada tulu suhbah ataupun tulu mulazamah atau tak, tidak disyaratkan lama mana
dia bertemu dengan sahabat itu, tapi dengan syarat mereka itu beriman dengan Nabi SAW. Mereka beriman dengan mereka mempelajari agama itu daripada sahabat Nabi, mereka melaziminya dan mereka mati dalam keadaan Islam. Itu tabi'in. Baik. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, qala qaumun ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna nuhibbu rabbana, fa anzala Allah ta'ala hadhihi al-ayah, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Baik, kata Al-Hasan Al-Basri, sekelompok sahabat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, yakni mereka yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pernah berkata, sesungguhnya kami mencintai Tuhan kami. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, ya, ayat dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu menyintai atau mengasihi Allah, maka ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi, mencintai kamu. Baik, itu dipanggil ayat mihnah ataupun ayat ikhtibar ataupun ayat imtihan. Surah Ali Imran ayat 31 itu digelarkan oleh para ulama sebagai ayat ujian, ikhtibar. Maknanya setiap orang yang mendakwa sesuatu maka perlu mendatangkan bukti, dan orang yang mendakwa mencintai Allah dan Rasul maka perlu membawa bukti al-ittiba', yakni ikutan, mutaba'ah, ikutan mereka kepada Rasul. Baik. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به دليل على صدق محبة الله تعالى، لأن الاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه القويم هو عين التزكية، ولا يمكن الوصول إليها بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mencontohinya merupakan dalil yang membuktikan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Kerana sesungguhnya mengikuti dan mencontohi Nabi SAW serta menelusuri manhajnya yang lurus adalah intipati penyucian jiwa yang tidak mungkin dicapai tanpa mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul SAW. Dipanggil ainut tazkiyah, maknanya intipati tazkiyatun nafs. Maknanya kalau kita tidak ada ittiba', ikutan kepada Nabi SAW, al-iqtida', menjadikan Nabi SAW sebagai suri tauladan, contoh ikutan kita yang utama, maka kalau tidak ada perkara tersebut, maka tidak ada, kita kata, intipati tazkiyah, penyucian jiwa itu. Maknanya dia adalah ainut tazkiyah. Itu yang dikatakan oleh Syekh. Wa yuhdithu a'immatu dhalal fi kulli zamanin turuqan munkaratan yudda'a fiha annaha tuzakka aw tuzakki an-nufus wa tuhadhibu al-qulub وتقوي الصلة بالله إلى غير ذلك مما يقال، يسون بالانقطاع عن الجماعات والخلوة في أماكن مظلمة وترداد أذكار خاصة وألفاظ معينة يزعم أنها تزكي وتهذب وتربي النفوس إلى غير ذلك من الدعاوى الباطلة. Baik, para pemimpin kesesatan pada setiap zaman telah mengada-adakan pelbagai bentuk tarikat yang mungkar. Di Syekh kemudiannya memberi satu peringatan dan teguran, nasihat kepada kaum muslimin, kepada kita semua, iaitu apa yang diada-adakan oleh golongan yang disebut sebagai a'immatud dhalal. A'immatud dhalal maknanya imam-imam kesesatan. Apa maksud imam-imam kesesatan? Maksudnya mereka yang menjadi ikutan dalam menyeru kepada kesesatan. Bukan bermakna mereka mesti kena ada jawatan imam. Itu jangan salah faham. Bukan bermakna mereka itu mesti kena jadi imam solat dulu, tak. Sesiapa sahaja yang menjadi ikutan orang-orang ramai ataupun menjadi ikutan pada setiap zaman itu, mereka menjadi ikutan dalam kesesatan, maka mereka diistilahkan oleh Nabi SAW al-a'immatul dhalal. Dalam hadis yang banyak Nabi SAW sebutkan, innama akhwafu ma akhafu alaikum al-a'immatul mudillin. Imam-imam yang paling aku takut berlaku kepada kalian, al-a'immatul mudillin.
imam-imam yang menyesatkan. Imam-imam yang menyesatkan maknanya mereka yang menjadi ikutan dalam kesesatan, dalam menyeru dan menggalakkan kesesatan. Apa maksud kesesatan? Maknanya apa sahaja perkara yang bercanggah dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah serta ijma' ulama, yang bercanggah dengan pemahaman para sahabat Nabi, tabi'in, atba'ut tabi'in, salafus salih, salaful ummah. Maka itu dinamakan a'immatul dhalal. Jadi a'immatul dhalal ni boleh jadi dia seorang orang, mungkin kita zaman kita ni kita boleh jadi dia seorang istilah kita panggil sekarang ni, pempengaruh, contoh influencer kan, pempengaruh boleh jadi. Tapi syarat dia bukan dia semata-mata pempengaruh. Kalau dia mengajak orang kepada kesesatan, boleh jadi dia seorang sifu, ataupun dia seorang guru, ataupun dia seorang ustaz, ataupun dia seorang imam masjid, atau dia seorang bilal ke, atau seorang syiah masjid ke, ataupun dia seorang, tak kira lah, engineer ke, ataupun seorang orang awam yang biasa, tetapi dia ada saham dalam mengajak orang ramai melakukan perkara yang sesat, atau menyeru orang kepada perkara yang bercanggah dan menyalahi syariat, menyalahi sunnah Nabi SAW, maka dia termasuk dalam kategori a'immatul dhalal. A'immatul dhalal. Tak kira sama ada apa gelaran dia. Sebab sekarang ni macam-macam gelaran yang diberikan, maula lah, maulana lah, maula kan, maula demi maula, habib lah, ahbab, jemaah dia ahbab. Ni apa lagi, macam-macam, da'i itu da'i sejuta umat lah, apa benda lah. Semua gelaran-gelaran itu tidak bermanfaat kalau hakikatnya dia mengajak dan menyeru manusia kepada perkara yang menyelisihi syariat, menyelisihi sunnah Nabi SAW, menyelisihi Al-Quran, As-Sunnah. Sebaliknya, kalau dia ada gelaran-gelaran tersebut, kalau dia seorang imam, kalau dia seorang pempengaruh, tetapi dia mengajak orang kepada sunnah, mengajak orang kepada Islam, mengajak orang kepada mengamalkan sunnah Nabi SAW, mengajak kepada syariat, mengajak kepada kebaikan, maka dia adalah mereka yang kita katakan dalam kategori mereka yang menunjukkan contoh yang terbaik. Mereka itu adalah imam-imam yang menunjuk kepada petunjuk. Maknanya kalau dia menyeru kepada perkara yang baik, sunnah Nabi SAW, petunjuk syariat, maka sebaliknya berlaku, dia bukan dipanggil sebagai imam-imam yang menyesatkan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alayhi wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menunjukkan satu contoh, yakni sunnah yang baik, man sanna sunnatan hasanatan, satu contoh yang baik, sunnah yang baik, falahu ajruha, maka baginya ganjaran pahala, wa ajru man 'amila biha, dan ganjaran pahala orang yang mengamalkannya sehinggalah hari akhirat, sehinggalah ila yaumil qiyamah. Dalam sebahagian riwayat disebutkan oleh Nabi SAW, tanpa mengurangkan pahalanya. Orang yang menunjukkan sunnah yang hasanah, sunnah yang baik, contoh yang baik, perkara yang baik, yang menepati Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman salaful ummah, maka dia adalah orang yang disebutkan oleh Nabi SAW akan mendapat pahala orang yang mengikutinya sehingga kiamat. Sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang menunjukkan contoh sunnah yang tidak baik, jalan yang tidak baik, yang menyalahi syariat, yang menyalahi kebenaran, maka fa'alaihi wizruha, ke atasnya dia menanggung dosanya, wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah, dan menanggung dosa orang-orang yang mengamalkan ataupun yang mengikuti amalannya itu sampai hari kiamat. Jadi berhati-hati. Dan kita sedih hari ini apabila golongan-golongan yang mengajak atau menyeru kepada sunnah sayyi'ah, contoh yang tidak baik ini semakin ramai dan semakin mendapat tempat dalam kita kata dalam masyarakat. Bahkan lebih menyedihkan apabila golongan yang jelas-jelas menyeru kepada perkara
yang menyalahi syariat, menyeru kepada kesyirikan, menyeru kepada perkara-perkara khurafat, menyeru kepada perkara-perkara muhdatsatil umur, pokok tambah dalam agama, menyeru kepada maksiat, maka itu pula diangkat, diagung-agungkan, dijadikan sebagai contoh ikutan. Dan ini sangat bahaya. Lebih-lebih lagi bila kita lihat perkara tersebut sudah dijadikan normalisasi. Sebenarnya dah lama dah benda ni, dah kita kata bukan baru, tetapi makin menjadi-jadi. Dan sudah bahkan kadang-kadang dalam kalangan penuntut ilmu pun sudah menganggap perkara tersebut adalah normal. Dan kita perlu sesuaikan pula dengan ajaran Islam. Kita perlu sesuaikan, bukan disesuaikan dengan ajaran Islam, disesuaikan ajaran Islam dengan perkara yang tak betul tu. Contohnya macam berapa ramai orang yang beranggapan maknanya contoh, anda ambil contoh, mereka yang beranggapan ilmu dakwah diambil daripada orang yang mereka anggap sebagai selebriti, tetapi mereka tak ambil ilmu dakwah, contoh ilmu dakwah daripada ahlinya. Tapi mereka, ramai orang diambil sesuatu perkara itu bukan daripada ahlinya. Contoh dia kata, kalau kita nak berdakwah, kita kena ambil daripada selebriti. Apa hujah dia, apa logik dia? Kata sebab mereka ni ramai pengikut. Bila ramai pengikut, kita kena raikan pendapat mereka. Itu tak betul. Tak betul sebenarnya. Apa-apa sahaja ilmu, maka harus dikembalikan kepada ahlinya, bukan dikembalikan kepada apa yang mereka yang bukan ahlinya. Last kali kalau kita tengok hari ini, sampai tahap yang menyedihkan, apabila orang-orang yang minta tauliah untuk mengajar di masjid dan sebagainya, dalam kalangan selebriti ataupun bekas-bekas selebriti, artis dan sebagainya, sangat mudah diberikan. Senang dapat terus. Tetapi orang yang ada kelayakan, orang yang ada ilmu, orang yang ada kelayakan yang benar, disusahkan, disulitkan, dibuang, disisih, tidak dihargai. Dan itu yang kita lihat hari ini, bagaimana kejahilan akan terus berterusan. Dan ini kita kata adalah satu fenomena yang tidak sihat, yang bagi mereka yang mempunyai amanah, yang telah dilantik untuk memegang jawatan dan sebagainya, mereka perlu mengadakan islah, maknanya perubahan dan juga perbaikan. Jika mereka nak melihat masyarakat berada di jalan yang lurus, tetap di atas jalan lurus, maka seharusnya diperbetulkan perkara ini. Dah banyak dah kita tengok. Itu dia punya, kita lihat bagaimana kebobrokan sistem itu. Apabila mereka yang menyanyi, artis dan sebagainya, apabila mereka mengisytiharkan taubat, kemudian mereka minta tauliah dan sebagainya, mudah diberikan, senang. Tetapi mereka yang menghabiskan berpuluh tahun mengaji, menuntut ilmu, bertalaki, menelaah kitab, bertalaki sama ada dalam atau luar negara, disusahkan, bahkan ada yang dihalang, bahkan ada yang disekat. Wallahul musta'an wa alaihi at-tuklan. Jadi ini kita kata antara perkara yang perlu kita perhatikan. Maknanya itu kita katakan antara cabaran lah, cabaran di zaman ini, kan. Bila orang yang mengaji di tempat yang sepakat di dalam dalam kalangan ulama, dalam Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mereka yang menuntut ilmu di tempat yang mulia, contohnya di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka ini disisih,
mereka ini dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang di luar di luar bulatan kebenaran, di luar bulatan keadilan, dan mereka disisih dan mereka dihalang dan disekat, cuba disekat. Jadi sebab itu kita perlu memberikan pendidikan yang benar kepada mereka yang inginkan kebenaran, mereka yang inginkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan kita perlu tetap teguh, istiqamah di atas jalan yang kita sudah berada di atasnya. Ihdinas siratal mustaqim, yang kita minta siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jalan yang kita kata lurus. Jadi ini antara cabaran hari ini. Dan apa sahaja yang kita lihat yang berlaku dalam kehidupan kita hari ini yang berkait dengan penentangan terhadap kebenaran, penentangan terhadap dakwah dan sebagainya, maka dia tak akan terlepas daripada apa yang kita sebutkan tadi. Punca-puncanya adalah antaranya apabila idza suwida al-amr ila ghairi ahliha, apabila diberikan dilantik mereka yang menjadi pemimpin yang bukan ahlinya. Jangan kita salah faham, pemimpin di situ bukan terbatas kepada pemimpin dari sudut politik saja ataupun siasah ataupun dari sudut pentadbiran, tapi pemimpin di situ juga bermaksud pemimpin dari sudut pemimpin dalam agama. Maknanya mereka yang menjadi ikutan dalam masyarakat yang membawa atas nama agama. Dan itu semua adalah perkara yang perlu kita jelaskan. Baik. Dan Syekh menyebutkan di sini a'immatud dhalal. Ini lebih spesifik. Pada setiap zaman mereka telah mengada-adakan turuqan munkaratan, yakni pelbagai bentuk tarikat yang mungkar. Apa maksud tarikat di sini? Maknanya jalan yang tertentu yang mereka mendakwa yudda'a fiha annaha tuzakkin nufus, yang mereka mendakwa jalan yang mereka atau tarikat yang mereka adakan itu dapat menyucikan jiwa. Wa tuzakkan nufus atau tuzakkin nufus, annaha tuzakkin nufus, wa tuhadzibul qulub, dapat mendisiplinkan hati atau melatih hati-hati. Kononnya dapat menguatkan hubungan dengan Allah dan pelbagai dakwaan lagi, mendekatkan diri dengan Allah semualah, menjamin untuk masuk syurga. Kalau ikut tarikat Tok Syekh saya ni, confirm masuk syurga, confirm dapat masuk syurga. Kalau tak, maknanya akan diancam dengan masuk neraka, derhaka kepada guru, akan masuk neraka dan sebagainya. Itu semua dakwaan-dakwaan yang pelbagailah. Maknanya inilah satu-satunya jalan untuk keselamatan, kerana dalam tarikat kita ni ada keluarga Rasulullah, dibawa sentimen keluarga Rasulullah tu, keluarga Nabi. Itu antara ciri-ciri ajaran sesat juga sebenarnya. Dalam setiap bukan zaman kita saja tau. Kalau kita kaji dalam zaman-zaman yang terawal, contoh macam zaman Bani Abbasiyah, Bani Umayyah. Bani Umayyah tak berapa ramai sangat. Tapi Bani Abbasiyah, zaman Bani Abbasiyah banyak. Kalau kita lihat golongan-golongan yang membawa ideologi seperti Syiah, golongan Batiniyah, mereka itu semuanya membawa sentimen keluarga Nabi SAW untuk menjustifikasikan kebatilan mereka. Dan sebenarnya mereka, kalau kita tengok tarikat-tarikat ni, semuanya kalau kita kaji tentang tarikat tasawuf ini, semua mereka akan mendakwa nasab tarikat mereka. Nasab maknanya kita katakan rantaian yang sampai kepada tokoh yang mereka nak dakwa sebagai
pengasas ataupun sebagai ikutan mereka ataupun pengasas tarikat mereka, semuanya mereka akan dakwa kembali kepada keluarga Nabi SAW. Lebih khusus lagi, Waalaikumsalam warahmatullah, lebih khusus lagi mereka akan fokus kepada seorang sahabat, iaitu Ali bin Abi Talib dan keturunannya. Itu Syiah asalnya, Batiniyah. Maknanya Ali ni, Sayyidina Ali kan, kalau kita tengok, dialah yang paling banyak sekali intisab, yakni penisbatan golongan-golongan sesat itu kepada beliau radhiyallahu anhu dan anak keturunan beliau. Sebab apa? Sebab fokus mereka adalah untuk memberikan, kita kata, membawa satu pemahaman yang kononnya mereka itu adalah keturunan yang mulia. Dan mereka ini sebenarnya adalah golongan musuh-musuh Islam yang ada ideologi al-unsuriyah, al-syu'ubiyah atau al-unsuriyah, maknanya sikap fanatik terhadap darah, terhadap keturunan ini. Mereka ini dalam kalangan golongan Yahudi, Nasrani, Majusi, lebih spesifik lagi Majusi, paling banyak perkara ini. Dan untuk menjustifikasikan perbuatan mereka atau tarikat mereka atau kumpulan mereka, supaya mereka dapat meraih pengikut dengan cepat, meraih sokongan ramai, simpati orang ramai, maka mereka akan menisbahkan kumpulan mereka itu kepada salah seorang daripada tokoh-tokoh Islam. Dan yang paling banyak sekali yang dinisbahkan kepada keturunan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sebab itu kita tengok dalam sejarah, mereka ini antaranya golongan Sabaiyah, golongan Syiah, yang diasaskan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahud. Dialah antara yang membawakan ideologi Raf, yakni penolakan terhadap sahabat-sahabat Nabi yang lain. Kemudian dia menuhankan Ali sampai tahap menuhankan Ali, menuhankan keturunan Sayyidina Ali, iaitu golongan Ghulatul Rafidah ataupun pelampau dalam kalangan Syiah, dipanggil Sabaiyah. Sabaiyah, mereka yang mengikuti Abdullah bin Sabah. Dan golongan ini sebenarnya dah muncul pada akhir zaman sahabat, iaitu antaranya zaman Sayyidina Ali pun dah muncul. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengarahkan mereka ini dibakar. Maksudnya itu antara ijtihad Ali. Ijtihad Ali ketika itu, golongan ini mereka berhak untuk dibakar, walaupun sebahagian sahabat lain seperti Ibn Abbas tak setuju. Maknanya golongan yang sampai tahap mengangkat Ali sebagai Tuhan atau imam yang maksum. Jadi daripada situ, kalau kita tengok, daripada situlah sebenarnya kita tengok hari ini yang sampai ke dalam negara kita ini, yang duk bawa naratif, kononnya kalau nak selamat, kalau nak supaya kita ni dekat dengan Allah, mesti kita kena ikut ahli keluarga Nabi. Mesti kita kena ada seorang ahli keluarga Nabi yang kita kenal supaya dia boleh bagi syafaat dekat kita, sekian bla 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 bla, macam-macam dakwaan. Ini adalah sebenarnya bukan ajaran yang sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi SAW, tetapi dia adalah ajaran asing yang disusuk masuk. Kita sebut dah tadi, ini adalah ideologi sebenarnya datang daripada Yahudi, iaitu Abdullah bin Sabah al-Yahud, yang pura-pura masuk Islam pada zaman Uthman. Dan dialah yang menggerakkan pemberontakan terhadap Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sehingga terbunuhnya Khalifah Nabi SAW Uthman bin Affan yang mulia itu di Madinah. Dan ini kalau kita kaji dalam sejarah, memang inilah asal usul dia. Dan kita tengok, kalau macam sekarang kita tengok hangat dalam masyarakat kita, dalam media masa hari ini, media sosial dan sebagainya, tentang isu tentang yang didakwa Maula tu kan, yang mendakwa ni kononnya nasab dia itu sampai kepada keluarga Nabi SAW. Dan ini bukan benda yang baru sebenarnya. Bukan benda yang baru, bukan satu isu yang baru sebenarnya, bukan setahun dua, bahkan berpuluh tahun. Dan semua ajaran-ajaran sesat, kalau kita perhatikan, yang membawa kepada ancaman terhadap keamanan dan ketenteraman awam,
Kalau kita tengok contoh dulu yang kita sedia maklum dulu, Al-Arqam, Abuya Asy'ari, dia juga mendakwa dia mempunyai keturunan yang mulia. Mula-mula pemuda Bani Tamim, kemudian sekian, kemudian sampailah dia Al-Mahdi. Kalau kita tengok balik, dan ramai tak pengikut, ramai. Bukan kata dia sebodoh-bodoh ayah pen pun ada pengikut. Betul tak? Sebab itu kita tak boleh meremehkan kesesatan ni, kan? Sebodoh-bodoh ayah pen yang kita nampak bodoh lah, kan? Memang teruk lah kita nampak, kan? Tak ada langsung kita kata kalau kita nilai dengan neraca umum, melihat muka dia pun kita dah tahu, kan? Belum tengok kaki lagi. Tapi ada orang sampai tahap cium kaki dia, minum air basuhan kaki dia. Bahkan kalau kita baca dalam laporan-laporan berita dulu, kan, sampai ada ustazah yang lulusan Al-Azhar, yang ikut dia, ikut ayah dia, lulusan Al-Azhar. Mujur tak ada lulusan Madinah, kan? Kalau lulusan Madinah orang jadi bahan lah, Tapi kita nak tengok macam mana kalau okey, logik dekat sini sekarang ni, kita cuba tengok naratif yang cuba terbalikkan sekarang ni. Sebahagian golongan mereka pula tanpa segan silu menuduh orang-orang yang nak mengajak masyarakat kepada tauhid, tokoh-tokoh yang mengajak manusia kepada sunnah tauhid, ini pula yang dituduh sebagai punca ekstremis atau punca keganasan. Jadi terbalik. Tak logiknya kalau kita fikir logik, kita di Malaysia ni, kan, kita tahu, kita sedia maklum, kita majoriti yang telah diisytiharkan oleh, tak tahulah betul ke tak, mereka kata majoriti kita di Malaysia ni berfahaman ataupun mengikut aliran Asy'ariyah Maturidiyah. Dalam masa yang sama, ajaran-ajaran sesat yang banyak tersebar, kalau kita tengok, bukankah mereka itu menisbahkan diri mereka kepada Asy'ariyah Maturidiyah? Arqam dulu, Abuya Asy'ari, dia tak kata dia Salafi. Dia tak kata dia sebagai pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi ke, walaupun dia mengaku dia Bani Tamim. Sepatutnya dia kena dakwalah dia pengikut Wahabi. Sebab Wahabi itu Bani Tamim. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi memang Bani Tamim. Confirm Bani Tamim. Bukan celup-celup, bukan dakwa-dakwi. Sepatutnya kalau logik. Tapi dia jelas mendakwa dia juga membawa fahaman Asy'ariyah. Dan kita tak tuduh bila ajaran sesat tu membawa kesesatan dia, kita pun tidak pernah menuduh dia membawa ajaran Abu Hasan Asy'ari. Betul tak? Jadi macam mana kalau sekarang ini yang ada penipu-penipu, penunggang-penunggang agama ni yang membawa nama Ahlul Bait dan sebagainya, kalau kita nak ikut logik mereka tak dakwa mereka sebagai pengikut Salafi atau pengikut Wahabi ataupun pengikut Tauhid dan Sunnah. Mereka tak dakwa. Tapi mereka akan dakwa mereka adalah orang yang membawa ajaran mainstream. Maknanya ajaran yang mereka dakwa kononnya adalah majoriti umat Asy'ariyah juga. Sufi. Kalau kita nak berlaku jahat sikit, nak apa, kita kata nak tak berlaku adil lah, kan? Maknanya kita akan kata ini bukan produk daripada Ahli Sunnah atau bukan apa yang mereka panggil sebagai Wahabi ataupun Salafi, tapi ini daripada Asy'ariyah. Dia Asy'ariyah. Maula yang baru-baru ni kantin menipu. Cuba kita trace dia. Dia dakwa dia apa? Kan? Sufi, Asy'ariyah. Dia takkan dakwa dia Salafi atau apa. Jadi kalau semudah itu kita nak tuduh satu aliran tu punca keganasan, punca kesesatan, maka sudah tentu kita boleh kata, kalau kita nak tak berlaku adil lah, kita kata Asy'ariyah Maturidiyah itu juga punca kesesatan. Betul tak? Jadi sedangkan neraca qistasil mustaqim, neraca keadilan itu tidak sedemikian. Kita ahli sunnah, kita yang mengaku sebagai mengikut mazhab salaf pun,
apabila kita meneliti kitab-kitab tulisan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, apa yang menepati sunnah kita ambil. Apa yang menepati sunnah kita ambil. Apa yang menyalahi as-sunnah maka kita tinggalkan. Sebab prinsip kita, satu-satunya manusia yang maksum, yang wajib kita ikuti adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah pun tak boleh sampai tahap tu. Okay. Jadi ahli sunnah dia tak melihat kepada intisab, nisbah. Orang itu nisbah kepada apa, tidak. Tapi dia melihat kepada ikutan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutan kepada manhaj para sahabat. Jadi ini kita kata kita perlu faham, dan kita perlu jelaskan. Maknanya apa yang kita lihat, apa yang Syekh sebutkan di sini bertepatan dengan apa yang kita lihat dalam realiti. Masyarakat kita hari ini, betapa banyaknya tarikat-tarikat yang mendakwa mereka adalah kononnya adalah tarikat yang membawa kepada ajaran Nabi SAW, membawa kepada ajaran sahabat, membawa kepada ajaran tokoh-tokoh yang tertentu dan sebagainya. Dan semua itu, apa tanggungjawab kita? Kita wajib untuk timbang dengan neraca ilmu, timbang dengan neraca keadilan. Maknanya dekat situlah pentingnya pendidikan itu. Dan kita tak boleh biarkan masyarakat kita ini hanya ikut-ikutan. Itulah kita kata, walaupun dah keluar macam-macam bukti, kenyataan daripada pihak-pihak yang ada autoriti dan sebagainya, tapi masih lagi ada orang yang taksub, masih lagi ada orang yang fanatik, masih lagi ada orang yang ikut kebatilan tersebut. Jadi itu sebenarnya adalah tanda bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala memang nak uji. Lebih-lebih di umat Islam, lebih-lebih lagi kita memang berada di zaman yang Nabi SAW sebut iftaraqatil yahuda ala 71 firqah wa iftaraqatil nasara ala 72 firqah wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fil nar illa wahidah. Yani Yahudi berpecah 71 kelompok, Nasrani berpecah 72, dan umatku akan berpecah 73 kelompok. Kulluha finnar illa wahidah. Kesemuanya itu dalam neraka, yakni ancaman, kecuali satu sahaja. Sebab itu kita kalau nak cari ajaran sesat ni punya belambak. Sebab apa? Memang Nabi SAW, kita tak pelik dah, sebab memang Nabi beritahu. Nabi SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak berkata dengan hawa nafsu dia. Apa yang Nabi katakan itu semuanya adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi apa yang kita lihat realiti dalam masyarakat kita hari ini adalah apa yang Nabi SAW dah sebut 1400 tahun yang lalu, yang wajib kita imani dan wajib kita berusaha untuk mencari kebenaran, mencari mereka yang berada di atas jalan kebenaran dan melazimi jalan kebenaran dan minta Allah Subhanahu Wa Taala istiqamah, minta Allah Subhanahu Wa Taala matikan di atas jalan kebenaran. Itu tanggungjawab kita. Dan bukanlah kita nak, maknanya semua benda kita nak jalan mudah. Nak beragama pun nak jalan mudah. Kamu ada ahli bait tak? Kan. Jadi kamu ada ni lah, orang yang boleh confirm bagi syafaat ni untuk kamu. Tak ada. Kami ada ramai. Habib ini, Habib itu, kami ada ni, tengok Maula ni, tengok ini, Mahdi, ini, itu, sekian. Tapi kamu tak ada. Itu pemikiran sebahagian orang. Maknanya dia beragama, dia nak mudah. Dia nak shortcut. Dia nak kabel. Dia nak kabel. Dia fikir agama ni dengan, kita kata, dia tak perlu beramal susah-susah. Cukup dia kenal orang-orang soleh, cukup dia kenal orang-orang yang baik, cukup lah. Kan, tak perlu beramal pun tak apa, tak menuntut ilmu pun tak apa dah. Yang penting Maula aku tolong doakan aku. Yang penting aku dapat berkat dia. Yang penting dia redakan kepada aku. Dia suka aku, dia doa dekat aku, insya-Allah confirm. Itu sebahagian masyarakat kita masih lagi dididik cara beragama macam tu. Betul tak? Sebab tu kita tengok memang macam tu.
Kalau ada masalah sikit je, jumpa ustaz tolong jampi anak saya ada masalah, kan? Tolong jumpa, tolong ustaz, tolong. Masih maknanya pada pemikiran tahap sedemikian. Bukanlah kita nak katakan semua perkara-perkara yang ada dalam masyarakat itu perlu kita tolak, tetapi perlu ditimbang perkara itu adakah bertepatan dengan Quran dan As-Sunnah, dan apa yang ditunjukkan oleh manhaj salaful ummah. Baik, jadi saya kata dekat sini, mereka mendakwa dengan boleh menyucikan jiwa, mendisiplinkan hati, menguatkan hubungan dengan Allah dan pelbagai dakwah lagi. Mereka mewasiatkan agar memutuskan hubungan dengan para jamaah, yakni masyarakat, berkhalwat di tempat-tempat yang gelap. Contoh yang macam ajaran-ajaran sesat ni banyak ya. Mereka ajak supaya tinggalkan jamaah, maknanya tinggalkan masyarakat yang maknanya yang pergi ke masjid, mereka yang menghadiri majlis-majlis ilmu. Ini ustaz-ustaz yang mengajar Al-Quran dan Sunnah, mengajar kitab fiqh, mengajar kitab hadis, kitab tafsir. Tinggalkan mereka ini adalah ulama zahir ataupun mereka yang bukan layak untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka tidak ada cukup syarat. Contohnya, itulah yang letakkan syarat. Mereka ni bukan mursyid, bukan nasab yang mulia, tak terlepas daripada salah dan silap. Apa lagi? Kopiah mereka tak ada sanad. Serban, tak pakai serban lagi lah, kan? Jadi nampak tak? Dia macam kita kata dia mereka cuba untuk membawa pemikiran, maknanya yang seakan-akan nampak macam betul, tetapi dia dialihkan kepada perkara yang batin. Sedangkan betul dah, kita nak ambil ilmu bukan daripada sebarangan, betul dah. Inna hadha ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, kata Muhammad bin Sirin. Sesungguhnya ilmu ini agama, maka lihatlah daripada siapa kamu mengambil agama kamu. Memang betul, kita wajib untuk memilih guru, kita wajib untuk memilih ilmu yang kita nak pelajari, dan juga guru yang nak sampaikan ilmu. Tetapi bukan dengan neraca kita melihat semata-mata pada nasab, semata-mata pada pakaian, semata-mata pada penampilan, semata-mata pada harta benda. Ini yang menjadi masalah. Sehingga kan, saya pernah terdengar satu golongan yang pernah berdebat dengan asatizah kita dulu. Mereka menjadikan atau mengkategorikan ustaz-ustaz ini dengan kategori-kategori yang dilihat atau dinilai berdasarkan harta benda, ataupun pengaruh, ataupun pengikut, followers. Sehingga anda pernah cerita dulu, ada sebahagian asatizah kita dicela atau dihina semata-mata kerana dia bawa kereta yang kecil. Oleh siapa? Bukan orang awam, oleh ustaz-ustaz juga. Dia macam ni. Apa yang berlaku dalam, kita tahu, kita boleh tengok budaya itu, kita mungkin dah tahu dah, kita dah lali lah budaya macam mengagung-agungkan pangkat, jawatan, harta benda ni. Kita boleh tengok dalam orang politik. Kalau nak tengok contoh orang politik banyak. Sebenarnya benda yang sama dalam korupsi yang ada dalam kalangan orang politik itu ada juga dalam orang agama. Sama, bahkan lebih teruk. Lebih teruk lah sebab dia orang agama. Apa contohnya? Contohnya, apabila dijadikan jawatan, pangkat dalam jabatan-jabatan tertentu, khususnya melibatkan jabatan agama, itu sebagai satu bentuk kemuliaan yang sehingga boleh jawatan ataupun pangkat itu mereka gunakan untuk menzalimi orang lain. Ini banyak berlaku dalam negara kita, yang mana mereka menggunakan jawatan-jawatan mereka itu untuk menzalimi musuh-musuh yang mereka anggap musuh, menyekat musuh-musuh yang mereka anggap musuh. Ini berlaku, bukan tak berlaku. Dan ada, bukan tak ada.
Sama seperti orang politik. Orang politik memang kita tak nak cakap apa, memang dia macam tu dah. Dia naik, bila dia naik, dia akan jatuhkan musuh dia. Bila dia jatuh, musuh dia naik balik, jatuhkan balik musuh dia. Kemudian sampai bila pun takkan maju negara kita bila perangai macam tu. Sehingga raja kita yang di-Pertuan Agong pun terpaksa tegur. Kan? Masing-masing ada kekurangan, masing-masing ada kesalahan. Tetapi apakah kita saling menyalahkan orang lain disebabkan kesalahan atau kekurangan yang ada pada kita sendiri? Macam baru ni ada orang tanya tentang isu berkenaan dengan banyak isu yang orang tanya tentang apa pendapat, apa mauqif kita, pendirian kita dengan golongan-golongan yang mereka menggunakan nama agama demi kepentingan mereka. Yang mana kita tengok banyak kes-kes yang melibatkan penyelewengan. Selain daripada apa yang berlaku pada orang politik, berlaku juga dalam kalangan orang yang dianggap ustaz dan sebagainya, agamawan dan sebagainya, yang akhir sekali memberi imej yang buruk terhadap agama. Dan kita katakan, macam sebelum ni kita dah sebutkan, apa yang diajarkan oleh orang yang kita anggap bawa agama tu, hari ini kita tak boleh dah semata-mata kita ambil daripada mulut dia dan kita anggap dia itu agama. Maksudnya bukan semua yang keluar daripada mulut orang agama itu agama. Betul tak? Bukan semua perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dianggap beragama itu agama. Sebab itu perbuatan, perkataan, tindakan orang agama itu juga perlu dinilai dengan agama. Perlu dinilai dengan Al-Quran dan Sunnah. Neraca yang kita katakan mizan, neraca yang perlu setiap Muslim jadikan sebagai pegangan, sebagai neraca yang dia timbang setiap perkara. Kita kena didik macam tu dia, tak ada jalan lain. Sebab kalau kita hanya ajar orang, ikutlah ustaz, mestilah ustaz tu betul, confirm ustaz tu betul. Itu level ustaz kan. Belum naik maula lagi. Kalau maula lagi tak pernah salah langsung. Kan? Kalau Habib lagi ni keturunan Nabi, takkan salah. Apa pula macam tu? Cara pemikiran salah lah, kita kata cara macam tu. Jadi itu sebenarnya yang kita kena tekankan, yang kita kena perhatikan, perhalusi. Maknanya macam mana kita nak didik masyarakat supaya berilmu dan menilai sesuatu perkara dengan ilmu. Dan kita dah sebut sebelum ni, pepatah orang putih kata apa? Kalau kita tengok penyelewengan yang melibatkan orang agama, ataupun orang yang mengajarkan agama, mengajarkan kebaikan, apa dia punya pepatah yang kita sebut sebelum ni? Do what they preach, but don't do what they do. Buat apa yang mereka ajar, tapi jangan buat apa yang mereka buat. Macam kita tengok penyelewengan yang berlaku dalam kalangan orang yang dianggap sebagai ustaz, guru agama, tok syekh, tok wali ke, maula ke, tak kira lah apa, habib ke apa ke. Itu yang kita perlu tekankan. Tekankan. Dan ini sebenarnya inilah ajaran Islam. Inilah ajaran Islam. Lebih-lebih lagi kita hidup di akhir zaman, yang mana penyelewengan itu banyak berlaku. Dan itu yang kita katakan, inilah satu-satunya cara kita nak sedarkan masyarakat. Tapi itulah kita sebut tadi, cabarannya tadilah bila ada orang yang nak menyeru kepada perbaikan, islah dan sebagainya, sudah tentulah mereka yang sudah selesa dengan kebatilan itu tidak akan rasa senang apabila perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang bentuk kebatilan itu dibantah ataupun ditolak oleh masyarakat. Susahlah kan lepas ni, kalau pakat semua orang pergi menuntut ilmu, mengaji dan sebagainya, habislah. Tak ada lah orang nak jemput dah penyanyi-penyanyi yang berbalut serban dan sebagainya itu untuk berqasidah, untuk bernasyid dan sebagainya. Habislah. Tak nak habis kan. Jadi kita tahu banyak cabaran dan sebagainya, dan itu kita katakan mereka beranggapan perkara itu sebagai ancaman untuk mereka.
Susahlah nanti nak tarik orang ramai menggunakan cara tersebut. Ala kulli hal, kita ahli sunnah, kita tetap terus berpegang dengan Quran dan sunnah, mengajak manusia kepada Quran dan sunnah, bukan kita mengajak manusia kepada individu, kepada diri kita sendiri atau kumpulan-kumpulan tertentu dan sebagainya, tapi kita mengajak manusia kepada Quran dan sunnah. Baik, kata Syekh lagi di sini, mereka mengarahkan atau mewasiatkan agar memutuskan hubungan dengan para jamaah masyarakat. Ini memang ada, memang Syekh sebut ni bukan hanya tuduhan, tetapi memang banyak berlaku. Memang banyak berlaku, yang mana bila kumpulan tarikat-tarikat ni, mereka, kita kena faham, mereka ada bai'ah yang mereka telah tetapkan. Setiap tarikat tu dia ada bai'ah tersendiri. So kita nak bai'ah kepada siapa? Contoh tarikat tu, dia ada seorang tokoh, dia ada tokoh-tokoh yang lain lagi, ada organisasi dia. Kemudian pengikut wajib berbai'ah kepada tuan guru tarikat tersebut, atau tok syekh dia, ataupun maula dia, ataupun habib dia dan sebagainya. Dan bila berbai'ah, maka dia tidak boleh keluar daripada bai'ah tersebut, dan dia perlu menyerahkan seluruh jiwa dan raganya kepada tarikat tersebut. Dan disitulah yang kita lihat bagaimana berlakunya penyelewengan-penyelewengan yang akhir sekali mereka ini digunakan. Maknanya orang-orang yang jahil ini dieksploitasi mereka itu atas kejahilan mereka. Sedangkan kalau kita tengok, kita kena faham konsep bai'ah ni. Sebenarnya kalau kita ikut Islam yang betul-betul, bai'ah yang kita sekarang ni, yang kalau kita sebut bai'ah ni, dia adalah sumpah setia, janji kita. Baik, kalau ikut Quran dan hadis, kalau kita tengok apa yang diulas oleh para ulama, bila satu negara itu didirikan ataupun adanya pemimpin yang sah, disebut sebagai Imam Al-A'zam. Macam dalam konteks negara kita adanya raja, adanya sultan. Maka bai'ah rakyat itu sebenarnya pada raja dan sultan. Simple je kita nak faham. Tetapi bila ada tarikat-tarikat ni, dia ada deep state. Dia sebenarnya ada deep state. Tapi ramai orang tak anggap macam benda tu dia hanya melibatkan agama. Tetapi inilah sebenarnya perkara yang sebenarnya membawa kepada boleh membawa kepada huru-hara. Sebab bila dah ada contoh, kalau sepatutnya kita semua ni bai'ah kita kepada Yang di-Pertuan Agong, raja kita. Dan itu yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis-hadis, dan ulama-ulama ahli sunnah sebutkan. Dan kita tak akan keluar bai'ah kita ni daripada raja kita. Sama ada kita suka atau tak, maknanya kita berada maknanya bai'ah kita bersama mereka. Dan kita mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf. Adapun jika mereka mengarahkan kepada perkara yang maksiat, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk pada perkara yang bermaksiat kepada Allah. Kita taat pada perkara ma'ruf. Dan memang kita tak nafikan ini adalah inti parti akidah ahli sunnati wal jamaah. Kita taat kepada pemerintah kita. Apa yang ma'ruf kita ikut, kita taati. Apa yang mungkar kita tak ikut. Kita doakan kebaikan untuk mereka, dan kita tidak memberontak kepada mereka. Kita tidak mengajak orang untuk memberontak atau mencela mereka, memaki hamun mereka, atau apa sahaja wasilah yang boleh membawa kepada pemberontakan, khuruj. Itu ahli sunnah, clear, very clear. Kalau semua orang ikut sunnah ni, aman. Masalahnya bila ada deep state. Bila ada tarikat ini, tarikat itu, tarikat ini, kemudian dengan dakwaan kononnya keluar Mahdi dan sebagainya, akan ada the savior, penyelamatnya, ini, itu sebenarnya ancaman. Itu sebenarnya ancaman. Jadi bukan ancamannya ahli sunnah, bukan ancamannya orang ajak pada tauhid. Orang yang pendakwah yang mengajak kepada sunnah dan tauhid, inilah yang mengajak kepada kesepakatan, yang mengajak kepada perpaduan, yang mengajak kepada jamaah kaum muslimin. Sebaliknya, kalau kita fikirkan, kalau kita tengok, kalau adanya tarikat-tarikat banyak, inilah sebenarnya yang membawa kepada perpecahan. Walaupun kita tak nafikan tarikat-tarikat ni mereka ada pelbagai
modus operandi, mereka menggunakan tipu helah dan sebagainya. Mereka menampakkan mereka tidak ada masalah dengan pihak autoriti dan sebagainya. Mereka mengatakan mereka tak keluar memberontak dan sebagainya. Tapi inilah sebenarnya apa yang kita katakan bibit-bibit yang boleh membawa kepada perpecahan. Daesh, contoh ISIS. Bukankah mereka mendakwa ulama-ulama yang ada di seluruh dunia ini sudah kafir? Pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini semuanya kafir, pemimpin Islam, taghut dan sebagainya. Dan akhir sekali mereka membai'ah kepada Abu Bakar al-Baghdadi. Konsep yang sama. Dia macam tarikat juga. Sebab itu kita kata mengaitkan Daesh, ISIS ini dengan ahli sunnah, dengan salafi, dengan ahli tauhid, tak betul. Sepatutnya kita katakan dia sama macam tarikat. Dia sama macam tarikat. Dia bukan dia mengajak kepada jamaah kaum muslimin, tapi dia menyeru orang untuk memberontak. Menyeru orang supaya berbai'ah kepada satu imam yang mereka anggap sebagai imam yang sah, khalifah yang sah, iaitu Abu Bakar al-Baghdadi. Sebab itu kalau kita tengok balik, ahli sunnah lah yang sebenarnya yang mengajak orang kepada al-jamaah, kepada kesepaduan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tetapi tiba-tiba orang yang ajak kepada kesepaduan ini pula dituduh sebagai ekstrim. Apa logik yang kita boleh? Kita kata logik ke tak logik? Tak logik. Maknanya orang yang membacakan hadis-hadis tentang larangan mencela pemerintah, larangan mencela mereka-mereka yang diberikan tanggungjawab, amir, khalifah ataupun raja, sultan dan sebagainya, yang menyeru orang supaya taat kepada waliul am. Bukankah mereka itu golongan sunnah, golongan salafi? Kan? Kecuali mereka yang mendakwa salafi tetapi kita katakan mereka itu mengikut hawa nafsu, yang mereka terfitnah dengan hawa nafsu mereka, itu kita kata bukan mewakili ahli sunnah, bukan mewakili salafi. Kan? Dan ini kita katakan yang kita perlu fahami. Dan kalau kita nak tengok tentang memutuskan hubungan dengan para jamaah ni, dia ada macam-macam level dia. Yang paling bahaya sekali itulah tadi, yang bila ada sampai tahap istimewa. Maknanya setiap individu tu dia akan berbai'ah kepada dia punya pemimpin dia punya amir dia, ataupun dia punya tok syekh dia, tok wali dia, maula dia, habib dia dan sebagainya. Sehingga akhir sekali kalau dia dah sampai tahap dia mempunyai pengikut yang ramai, dia boleh mengisytiharkan pemberontakan, maka dia boleh memberontak. Itu sebenarnya ahli bid'ah. Mereka menghimpunkan pengikut untuk akhir sekali untuk bersepakat di atas pedang as-saif, yakni untuk memberontak. Berbeza dengan ahli sunnah. Ahli sunnah tidak menyeru manusia untuk memberontak. Ahli sunnah menyeru manusia untuk melakukan islah. Kalau pemimpin kita ada kekurangan, ada kesalahan, ada kemungkaran, maka kita melakukan proses islah, bukan dengan kita melakukan proses pemberontakan atau khuruj, atau menyeru orang untuk menggalakkan orang untuk memberontak dan sebagainya. Tidak. Ini very clear. Kalau kita tengok pendakwah-pendakwah sunnah, pendakwah-pendakwah ahli sunnah, setiap negara, seluruh dunia, inilah manhaj mereka, inilah prinsip mereka. Dia tak berubah. Tetapi kalau kita tengok pada tarikat-tarikat tadi, berubah-ubah. Ini dia nak walak kepada Abdul Qadir Jilani, ini nak walak kepada orang ini nak walak kepada orang ini nak walak kepada orang ini. Itu sebenarnya yang membawa kepada perpecahan. Hatta Daesh itu sendiri pun, mereka sebenarnya hanya menggunakan nama Salafi, hanya menggunakan berselindung di sebalik nama-nama tokoh-tokoh ahli sunnah. Tapi sebenarnya itulah yang mereka bawa. Sama macam tarikat-tarikat. Sebab dia ajak kepada pengasingan, dia ajak kepada meninggalkan jamaah, dia berkhaluat di tempat-tempat yang gelap, contoh mengulang-ulang zikir khusus dalam fana-fana tertentu yang kononnya dapat menyuci, mendisiplin dan mendidik jiwa, serta berbagai lagi dakwaan yang batil. Dan akhir sekali macam kita tengok yang mereka dakwa kena buat satu perkampungan. Itulah banyak kan?
perkampungan ini, perkampungan itu, perkampungan akhir zaman lah ini. Dan apa tujuan dia? Tujuan dia akhir sekali mereka nak mengatakan masyarakat ini sudah rosak sepenuhnya, pemerintah semuanya tak boleh pakai, semuanya dah jadi tagut dan sebagainya. Itu dia tak bawa. Dia memanglah awal-awal tu dia tak kata macam tu lagi, tapi pada tahap awal mereka nak himpun pengikut. Dan itulah yang modus operandi kalau kita tengok Arqam dulu. Sebelum dia nak isytihar, dia kononnya dari Perdana Menteri kan, apa yang dia buat? Dia menggerakkan pengaruh dia, pengikut dia dan sebagainya. Bila dia dah yakin, dia dah confident dia ada kekuatan, maka ketika itulah dia menzahirkan apa yang dia rasa cukup untuk dia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebutkan Khawarij ini. Kita kena faham Khawarij ni, kita kena perbetulkan pemahaman. Bukan orang yang lawan parti politik yang dilantik menjadi pemerintah. Itu istilah Khawarij yang datang daripada istilah musuh politik. Jangan kita terpedaya dengan orang hari ini. Bila dia punya pemimpin jadi pemerintah, dia nak counter dia punya musuh pemimpin dia atau parti politik dia, dia pun panggil orang tu Khawarij. Ini salah. Sedangkan kita dalam sistem demokrasi ni, tolak tepilah kita katakan adakah sistem demokrasi daripada Islam atau tak, yang confirmnya bukan datang daripada Islam. Tetapi kita dalam situasi yang nawazil, keadaan yang kita kata ini yang kita ada, kan? Jadi sebab itu ahli sunnah mereka mengatakan, mereka tak sepakat kan dalam masalah demokrasi ni. Ada yang terus meninggalkan, ada yang mereka masuk untuk proses islah tadi. Ada dua pendapat dalam kalangan ahli sunnah. Mereka tak terus meninggalkan terus. Maknanya urusan pemerintahan, pentadbiran, kalau tinggalkan terus maknanya lagi huru-hara. Tetapi mereka berijtihad dengan mereka turut serta dalam pentadbiran, dalam pemerintahan untuk melakukan proses islah. Tak nafikan ada yang mengambil pendirian atau pendekatan menjauhi. Kedua-dua ni ada wajah. Kedua-duanya adalah ijtihad dalam kalangan ulama mu'asirin. Bukan masa untuk kita nak kata siapa betul siapa salah, tapi kita nak lihat proses islah itu berlaku. Macam kita kata kalau ada masjid ataupun ada tempat yang berlaku korupsi, kerosakan, lalu semua orang tinggalkan tempat atau masjid itu atas alasan berlaku kerosakan, adakah boleh diterima? Dalam hukum fiqh yang asas pun sudah tak boleh diterima. Contohnya solat jemaah, kan? Dalam mazhab Syafi'i, kalau satu kampung itu tidak ada yang mendirikan solat jemaah, maka pemerintah boleh memerangi mereka. Kalau satu qaryah, satu kampung tu tak dirikan solat jemaah, kita tahu solat jemaah ni berlega hukum dia pada 3. Sama ada dia fardu kifayah atau sunnah muakkadah atau wajib. Kalau kita cross pada mazhab yang lain pun, dia takkan lari daripada 3 ni, solat jemaah kan. Kalau kita tengok dari sudut solat jemaah pun, kita tak boleh biarkan masjid di kampung kita itu kosong atas alasan apa saja. Kalaulah kata satu kampung tu katakan rosak satu kampung, bolehkah kita bagi alasan kita tinggalkan masjid, biar masjid tu kosong sebab orang kampung tu semua ada masalah? Tak boleh kan? Dari sudut hukum fiqh yang asas macam tu pun tak boleh kita nak terima, betul tak? Apatah lagi kalau melibatkan negara. Masalah golongan yang ahli bid'ah seperti Daesh, Khawarij ini, mereka kalau boleh, mereka nak supaya semua orang tinggalkan. Maknanya jangan terlibat dalam pentadbiran. Jangan ada orang Islam yang masuk jadi wakil rakyat. Jangan ada, tinggalkan, kosongkan terus parlimen tu. Tak perlu ada. Apa yang perlu buat? Berbai'ah kepada Abu Bakar Al-Baghdadi. Itu yang benar. Sama tak macam tarikat-tarikat yang meniru yang tadi, yang kumpul dana berjuta-juta, kemudian ajak masyarakat mengasingkan diri, pergi ke kampung, beli tanah dan sebagainya, buat perkampungan, kononnya nak tinggalkan
korupsi yang berlaku dalam masyarakat dan sebagainya. Tak betul juga, betul tak? Sama. Jadi kat situlah kita katakan perkara yang kita katakan perkara yang mungkar, perkara yang kita berlawanan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlawanan dengan syariat. Sebab itu tak ada seorang ulama pun yang katakan, macam contoh tadi, kalau ada kerosakan dalam satu kampung tadi, masjid tu perlu ditinggalkan, perlu tak diimarahkan, ditinggal. Tak ada kan? Bahkan masjid tu wajib diimarahkan. Kalau tidak ada mana-mana orang imarahkan masjid, tak ada imam, tak ada jamaah, maka berdosa. Boleh diperangi oleh pemerintah kalau tidak ada jamaah di situ. Contoh. Jadi, apatah lagi kalau melibatkan negara. Jadi kita kena faham ini yang ada dalam pemikiran-pemikiran golongan yang ekstrim yang sebenarnya. Yang mereka menyeru kepada tadi, macam saya kata tadi, tarikat-tarikat yang menyeru untuk meninggalkan jamaah, meninggalkan berkhulwat di tempat yang gelap atau pergi ke perkampungan tertentu. Kononnya dah rosak dah masyarakat ni, kita semua kena tinggalkan. Ini salah. Serta pelbagai lagi dakwah yang batil. Jadi kalau kita tengok tarikat-tarikat ni, dia akan maknanya mereka berperingkat-peringkat lah. Macam yang baru ni yang didedahkan oleh pihak autoriti, beberapa kelas kita yang sebelum tu kita dah sebutkan tentang yang dalam pantauan, dalam radar kan. Dan kemudian lepas tu bila naik isu tentang penipuan nasab ini kita nampak macam mana perkara tersebut dia akan sentiasa ada. Tetapi kita kena yakin dengan dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli bid'ah ni, Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah taala, anak murid kepada Al-Hasan Al-Basri, tabi'in, termasuk dalam Sayyidus Syabab Tabi'in, penghulu bagi pemuda tabi'in, Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah taala. Beliau mengatakan semua ahli bid'ah itu adalah khawarij. Semua ahli bid'ah, apa maksud semua ahli bid'ah? Maknanya orang yang tak menyeru kepada sunnah, mereka yang tak melazimi sunnah wal jamaah para sahabat, maka mereka khawarij. Apa maksud khawarij di sini? Maknanya mereka keluar daripada jalan yang benar. Dan sebahagian riwayat lagi daripada Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah taala, beliau katakan kerana semua mereka bersepakat di atas pedang. Apa maksud bersepakat di atas pedang? Maknanya mereka menyeru kepada memberontak atau keluar daripada jamaah kaum muslimin. Keluar daripada jamaah kaum muslimin. Kita katakan macam golongan-golongan yang mula-mula sikit-sikit ni, dia mula himpun pengikut, dana, keluar ke kampung, mengasihkan diri, buat perkampungan sendiri dan sebagainya. Mereka sebenarnya nak buat apa? Dia kata-kata nak deep state tadi. Mereka nak buat negara dalam negara. Mereka nak himpunkan pengikut supaya mereka boleh membuat proses yang berikutnya. Dan akhir sekali di kemuncak dia nak menggulingkan kerajaan itu. Itu yang berlaku kalau kita tengok tahun bila 2001 atau 2000 berapa, Al-Ma'unah di Bukit Jalalik. Cuba kaji. Dia tu aliran apa? Salafi ke Sufi? Al-Ma'unah, kumpulan Al-Ma'unah, silat. Kan? Mereka adalah kumpulan silat kebatinan. Al-Ma'unah di Bukit Jalalik. Anda ingat lagi sebab waktu tu ayah Hana antara yang bertugas untuk jaga kawasan area-area itu. Kita waktu tu kecil lagi, tapi kita ingat lagi. Kan? Mengisytiharkan peperangan ke atas yang di-Tuan Agong. Betul tak? Dia rampas dulu ataupun dia rompak dulu senjata di kamp tentera, kan? Di Grip. Dan kemudian dia memang sebelum dia buat benda tu, dia memang dah himpunkan pengikut dia tu buat latihan silat. Siapa sangka kumpulan silat boleh mengisytiharkan peperangan ke atas yang di-Tuan Agong. Nampak macam kecil, tapi sebenarnya dia bukan silat saja. Dia ada akidah, dia ada i'tiqad. Sebab tu kita kata akidah, di kat situ akidah yang kita kata membawa kepada khuruj. Dia bukan ahli sunnah. Sebab kalau kumpulan Al-Ma'unah tu belajar sunnah, dia takkan isytihar peperangan, dia takkan isytihar memerangi yang di-Tuan Agong. Betul tak? Sebab itu kita katakan dia berpunca daripada i'tiqad yang fasid, akidah yang rosak.
Dan betul lah kata Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah ta'ala, semua ahli bid'ah tu adalah khawarij, kerana mereka sepakat membawa kepada peperangan atau pedang. Ini menghalalkan darah kaum muslimin. Bukannya kita duk sibuk duk cari sejarah-sejarah yang lalu antara ulama-ulama yang telah lalu ataupun para sahabat yang berlaku khilaf sesama mereka, atau dalam sejarah-sejarah yang lampau, sejarah-sejarah yang berlaku peperangan di antara kaum muslimin ataupun dengan orang-orang musyrikin dan sebagainya, kemudian kita bangkitkan inilah punca peperangan. Itu tak cerdik. Macam sekarang ni kan, ada mana budak-budak, mana budak mangkuk ayun mana dah duk gigih kononnya nak membuktikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni kononnya punca ekstremisme. Sehingga mencari-cari tulisan-tulisan, kitab-kitab, kemudian ditafsirkan dengan tafsir atau ihtimal, tafsiran yang jauh daripada kebenaran. Duk bawa cerita dulu-dulu, cerita peperangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni dengan musuh-musuh dia dan sebagainya. Kemudian duk kata inilah punca ekstremisme. Padahal itu jauh tu. Ni yang dekat-dekat ni. Yang dekat ni Maula tak nampak. Arkam yang dekat dengan kita. Kemudian apa lagi? Ajaran sesat ada perkampungan akhir zaman dan sebagainya, Mahdi dan sebagainya. Punya banyak. Tak nampak. Duk cari yang ulama yang kita kata mereka dulu sejarah mereka itu sangat panjang dan berbeza sama sekali keadaan dia dengan keadaan kita. Kita bagi contoh yang mudah. Kita tahu sejarah Vikings. Viking ni apa? Maknanya kalau bahasa kita ni kita kata perompak, apa dia, penyamun, dia Viking. Kalau kita pergi dekat Norway, Viking ni Norway, Nordik kan, dia. Kemudian kita kata dekat orang Norway, kita ambil lah mana-mana tokoh ada nama-nama Viking dalam sejarah Viking, kita kata ini punca terorisme, ekstremis. Agak-agak cerdik lah. Okey, tak payah Viking lah, jauh sangat. Tok nenek kita yang lawan komunis, yang lawan penjajah, adakah cerdik tak kita kata mereka punca teroris, mereka punca keganasan sebab mereka memerangi penjajah? Cerdik tak? Tak cerdik. Jadi sama jugalah dalam konteks kita kata kita pergi ambil sejarah Najd, sejarah Jazirah Arab pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, peperangan yang berlaku sesama kabilah-kabilah yang mempunyai kita kata takwilan-takwilan yang tertentu, sebab-sebab yang tertentu, kemudian kita jaja dekat orang, kita kata ini punca ekstremisme ataupun keganasan kat Malaysia. Cerdik ke? Tak cerdik. Bahkan nampak bodoh. Bodoh dia bertingkat-tingkat. Dia panggil murakkabahan, jahil murakkab. Tak cerdik. Cuba kita ambil konteks yang berbeza, kemudian kita cuba nak generalizekan. Kita nak kata semuanya puncanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apanya? Tak cerdik langsung. Sama macam kita ambil saya tadi tu. Kita pergi dekat orang dekat Norway, kita kata Viking ni punca keganasan. No context. Jadi ini adalah kita kata antara perkara yang kita lihat hari ini selalu berlaku. Walhal kalau kita tengok kenyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kan, bila Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri kata dia sendiri keluarkan kenyataan menafikan, dia mengkafirkan orang Islam secara umum. Bahkan dia dikafirkan. Dia sendiri yang dikafirkan dan dia yang diperangi, dimusuhi. Konteks dia sekarang ni, bila dia dimusuhi, dia diperangi, dan orang-orang yang dia kafirkan tu bukan orang yang pergi solat, bukan orang yang ajak kepada tauhid. Orang yang Syekh Muhammad bin, kalau kita teliti tokoh-tokoh yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kafirkan pada zaman dia tu, mereka yang apa? Mereka yang mendakwa mereka itu adalah orang yang mulia, dan mereka menyeru orang untuk pergi beribadat dan bertabaruk dengan kubur-kubur orang yang mulia, dianggap mulia itu. Bahkan ada dalam kalangan mereka itu yang mengamalkan ilmu sihir, yang mendakwa karamah
dengan ilmu sihir mereka, mengajak orang supaya memakai tangkal-tangkal dan sebagainya, tak solat, meninggalkan solat. Itulah yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kata dia kafirkan. Itu konteks dia. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kata, dan itulah juga ulama, bukan aku seorang saja yang kafirkan, semua ulama sepakat kafirkan. Kalau kita cross check tokoh yang selain daripada Muhammad bin Abdul Wahab, ambil tokoh Asy'ariyah ni, contoh macam Al-Bajuri, As-Sanusi, mereka juga mengkafirkan orang macam tu. Orang yang tak solat, orang yang menghalalkan sihir, ilmu hitam, kafir dengan ijma' ulama. Kalau kita cross check, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seorang saja, bahkan ulama Asy'ariyah pun kafirkan orang macam tu. Nanti kita akan ambil perkataan ulama Asy'ariyah. Takkan kita nak kata ulama Asy'ariyah membawa kepada ekstremisme. Tu kita kata tak cerdik. Dia duk fokus ambil hak Muhammad bin Abdul Wahab dia, padahal yang Muhammad bin Abdul Wahab tu, apa yang Muhammad bin Abdul Wahab cakap sama juga macam ulama-ulama mereka kata dalam isu takfir. Ini kita kata tak cerdik, Allah musta'an. Baik. Macam dalam isu takfir kan, selalu mereka akan mengatakan ni ulama ni mengkafirkan orang Islam. Bukan dia mengkafirkan orang Islam, dia mengkafirkan mereka yang berhak untuk dikafirkan. Apabila mereka yang melakukan perkara yang kufur, jadi ulama mereka kena menyampaikan hukum Allah. Jadi mereka sebut benda tu kafir. Bukannya mereka nak mengkafirkan orang tanpa hak macam zaman kita sekarang. Allah musta'an. Baik. Kemudian kata Syekh lagi di sini, kata Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahullah, penyucian jiwa ini lebih susah dan lebih berat untuk diamalkan berbanding rawatan, yakni penyakit tubuh badan. Ini lebih susah. Ini kita kata sekarang ni lebih susah lah. Kalau setakat kita nak beramal, kita nak berzikir beramai-ramai, selawat beramai-ramai, ribu-ribu kali, ratus-ratus kali, itu memang mudah, semua orang boleh buat. Tapi tazkiyatun nafs ini lagi susah. Nak menyucikan jiwa, nak mengajar kepada islah, perbaikan ini lagi susah. Sebab itu kalau kita tengok dalam setiap zaman, contoh macam zaman tabi'in, Umar bin Abdul Aziz, antara mujaddid pada kurun yang terawal, cuba tengok islah yang dia nak buat, bukan senang. Dia di zaman Bani Umayyah, yang mana Umar bin Abdul Aziz ketika itu dia nak islahkan sistem politik yang maknanya yang penuh dengan korupsi ketika itu. Pemimpin-pemimpin Bani Umayyah mengambil hak-hak yang bukan hak mereka. Terzahirnya bid'ah-bid'ah seperti perbuatan pemimpin-pemimpin ni melewat-lewatkan solat sehingga ke akhir waktu. Bukan satu, Umar bin Abdul Aziz dia terpaksa nak islah benda-benda yang kita kata bid'ah yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin zaman itu. Tapi bukanlah perkara yang mudah. Sehingga Umar bin Abdul Aziz sendiri mati diracun. Mati diracun, rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Punya susah. Maknanya dia nak islah dia punya kaum dia sendiri. Padahal itu masih lagi dalam tahun 100 Hijrah lebih. Maknanya makna katanya baru 100 tahun Nabi wafat pun dah banyak kerosakan, fasad. Kita berapa tahun? 1000. Lagi bertingkat-tingkat, lagi berlapis-lapis kerosakan. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, berlapis-lapis. Lagi payah, lagi susah. Itu maksud Imam Ibn Qayyim kata lebih susah. Maknanya lebih susah tu kita kena tengok tahap kejauhan kita dengan zaman Nabi SAW. Kita 1445 Hijrah, selepas hijrah Rasulullah SAW, lebih dahsyat dan lebih menuntut kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW tu dengan lebih kukuh, lebih kuat. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit ia dengan gigi gerham, maknanya pegang teguh. Ini bukan senang.
Ini bukan. Sesiapa yang cuba menyucikan jiwanya dengan melakukan riadah. Riadah ni istilah merujuk kepada amalan kerohanian untuk mengawal hawa nafsu atau untuk menyucikan diri. Bukan riadah maknanya bersukan. Itu kena faham. Dan mujahadah serta khalwat yang tidak datang tata caranya daripada para rasul, maka dia seperti seorang pesakit yang cuba merawat dirinya sendiri dengan pendapatnya sendiri. Apalah sangat pendapatnya itu berbanding pengetahuan seorang doktor. Tabib. Para rasul adalah tabib bagi hati. Tiada jalan untuk menyuci dan memperbaiki hati kecuali melalui jalan dan tangan mereka untuk memperolehnya. Tidak lain melainkan dengan semata-mata mentaati dan menyerahkan urusan tersebut kepada mereka. Wallahul musta'an. Maknanya penyucian jiwa itu diibaratkan oleh Imam Ibn Qayyim adalah seperti kita nak merawat penyakit. Sekarang ni bila kita sebut penyakit hati, penyakit yang melibatkan, yang sekarang ni betul tak kalau kita katakan orang nakkan kepada agama ni, semua orang nakkan kepada agama, tetapi masing-masing dengan cara sendiri, masing-masing dengan hawa nafsu masing-masing. Orang ni dia nak beragama ikut cara dia, orang ni nak beragama ikut cara dia, orang ni beragama ikut cara tok tarikat dia tadi, tok guru dia dan sebagainya. Tapi semua itu wajib dikembalikan kepada tata cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kerana ibaratnya di sini kita ini dalam situasi maknanya nak merawat penyakit yang ada dalam hati kita, penyakit ujub, penyakit riya, penyakit sum'ah, penyakit kita kata nifaq yang banyak hari ini, yang kita terpaksa untuk berhadapan penyakit ini, yang kita tengok betul tak baru-baru ni ada orang kongsikan tentang seorang individu ini dia kena pukul dalam masjid. Warga asing kalau tak salah, kena pukul dalam masjid. Baru-baru ni ada orang kongsikan, mungkin ada yang tahu, mungkin ada tak tahu, tapi ada orang kongsikan kena pukul dalam masjid. Dulu dah ada waktu PKP, yang CCTV, rakaman CCTV tu, orang tu dia pergi dekat tempat saf, rasanya saf masjid tu. Kemudian ada jemaah masjid tu, dia tengok orang tu ambil tempat dia tendang. Tak, bukan kita nak fokus pada kes tu. Fokus di sini, itu bukti menunjukkan orang yang pergi masjid pun kadang-kadang hati dia tak boleh bersihkan hati dia dengan pergi masjid. Betul tak? Itu belum lagi kita bincang tentang yang pergi umrah. Banyak kali pergi umrah, tapi pergi umrah dia hanya pergi macam melancong, kosong daripada tujuan yang hakiki. Ada yang pergi sampai tahap meniaga di depan Kaabah, tunjuk produk di depan Masjid Nabawi, bersilat. Ada yang baru ni bersilat, peluk Kaabah pula, macam-macam, selfie. Wallahul musta'an. Tak, maksudnya apa? Itu membuktikan apa yang diungkapkan oleh sahabat Nabi yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, al-ardu al-muqaddasah la tuqaddisu syakhsan wa innama yuqaddisuhu amaluhu. Bumi yang suci itu takkan boleh menyucikan seseorang, tetapi yang menyucikan seseorang adalah amalan dia sendiri. Nampak? Seorang sini dia ingat macam, saya macam kita tengok banyak juga kan orang sharekan tentang tasbih kan, biji tasbih, ada tasbih elektronik macam-macam. Dia kata kalau beli tasbih ni lebih khusyuk. Apa lagi sejadah raudah. Dia kata kalau solat dekat atas sejadah ni macam solat dekat Masjid Nabi, seakan-akan solat macam di raudah, khusyuk. Orang ni jual apa lagi macam-macam, berbangga-bangga pula dengan kain telekong ni, nak masuk Ramadan kan. Orang perempuan pula duk bangga-bangga dengan kain telekong. Dia kata kain telekong saya ni sejuk, dia punya ni apa sekian-sekian, ada fadilat dia sendiri, gini, aura ini sekian-sekian, minyak wangi lah macam-macam. So, nampak? Kita tengok akhir zaman ni orang lebih fokus pada penampilan zahir dalam pengamalan agama, tetapi khusyuk memang diangkat sebenarnya. Kalau kita baca dalam tanda-tanda kiamat dan hadis-hadis Nabi SAW tentang fitan, memang khusyuk adalah antara yang Allah Ta'ala angkat pada akhir zaman. Dan sama macam ilmu.
ilmu juga makin berkurang. Memang kita rasa macam ilmu banyak kan? Sebab kita rasa ilmu banyak sebab apa? Kuliah banyak. Kitab banyak, buku banyak. Naik banyak buku kan? Persoalannya berapa ramai orang yang baca buku? Betul tak? Persoalannya berapa ramai yang mengamalkan ilmu yang mereka pelajari, yang faham. Sebab itu kita kata dia maksudnya di sini makin akhir zaman, makin dekat dengan akhir zaman. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqbadul ilm, yurfa'ul ilm, ilmu tu diangkat. Dia macam ni konsep dia, makin kita jauh daripada zaman kenabian, maka makin ilmu tu diangkat. Khusyuk itu diangkat. Tetapi bukan bermakna tidak ada ilmu. Sebab dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu akan ada sekelompok dalam kalangan umatku yang akan tetap terus memperjuangkan kebenaran. Zahirina 'alal haq, la yadurruhum man khadalahum. La yadurruhum man khadalahum. Tidak akan, mereka sentiasa akan memperjuangkan kebenaran, menyebarkan ilmu, tidak memudaratkan mereka orang yang menyelisihi mereka, orang yang mengkhianati mereka, sehinggalah mereka berada tetap di atas kebenaran sampai kiamat. Itu janji. Tetapi mereka akan mengalami fasa ghurbah, keterasingan, kerana apabila mereka membawa kebenaran. Bukan mereka mengasingkan diri dengan bid'ah tadi. Tak. Mereka terasing bila nak pegang sunnah, bila mereka menyeru kepada sunnah. Jadi itu kita kena faham. Jadi itu contoh yang kita bagi dalam masyarakat kita ni, maknanya menunjukkan kepada kita proses tazkiyatun nafs ini bukan semata-mata hanya menumpukan kepada penampilan zahir. Macam tadi kan. Selalunya itulah kita katakan macam itulah. Orang faham, okey, kalau nak zikir lebih kononnya lebih aura dia lebih sekian kena beli benda-benda yang kononnya yang kononnya boleh mendekatkan dia kepada Allah Ta'ala, ataupun kononnya dapat mendatangkan khusyuk dan sebagainya. Sedangkan itu tidak benar. Tidak benar. Baik. Contoh macam lain, macam tanda-tanda kiamat kan, yang Nabi sebut asyratus sa'ah, antaranya masjid-masjid dihiaskan. Masjid-masjid dihiaskan, sehingga kan masjid-masjid itu dilalui oleh orang-orang kafir, ataupun dalam sebahagian riwayat mereka yang lalu akan datang akhir zaman, maknanya masjid itu dilalui tetapi tak disolat. Tak ada orang yang pergi solat. Atau itu tanda kiamat. Maknanya masjid itu orang lalu tapi orang tak solat. Apa maksud dia? Kata sebahagian ulama, maksudnya yang kita tengok sekarang. Orang datang, pelancong, yang maknanya masjid itu dibuka, tetapi sebahagian orang Islam pula nak pergi, nak rehat-rehat, nak duduk, tak boleh, kena tutup. Yang nak ibadat pula kena tutup. Ada waktunya kan. Tapi kalau pelancong, buka. Tapi tak ada lah masjid yang macam tu. Kalau masjid-masjid utama kita, alhamdulillah, dia adalah wajah dia. Kita dari sudut dakwah kan, dari sudut kita bagi informasi tentang Islam dan sebagainya kepada pelancong ni. Tetapi nak bagi tahu itu berlaku, tanda-tanda kiamat itu dah berlaku, maknanya itu antara tanda-tanda yang sudah berlaku dan terus akan berlaku. Dia ada tanda-tanda kiamat yang telah berlaku dan dia sentiasa berlaku. Antara yang telah berlaku dan sentiasa berlaku, contohnya macam ilmu diangkat. Ilmu diangkat tu maknanya dimatikan ulama. Yuqbadul ilm biqabadil ulama. Di antara tanda-tanda yang dia telah berlaku dan akan terus berlaku, macam contoh dekatnya pasar-pasar, sehingga dikatakan dalam riwayat seorang lelaki, seorang wanita membantu suaminya untuk berniaga online. Tapi dia tak melibatkan hukum tau. Dia tak melibatkan apa hukum ni, haram ke tak. Harus. Antara yang telah berlaku dan terus akan berlaku, sentiasa berlaku, yatatawaluna fil bunyan, bangunan-bangunan ditinggikan. Adakah ulama fatwa haram buat bangunan? Tak boleh. Kalau ikut bangunan yayasan taklim itu haram. Kalau ikut macam tu, pemahaman tak betul lah. Tapi itu tanda-tanda kiamat. Tapi bukan bermakna ada hukum kat situ. Yang Nabi SAW bagi tahu lagi, kasratus syurat atau kasratus syar, ramainya pengawan atau ramainya polis, pengawan
pengawal keselamatan atau polis. Kalau contoh habis kena bubar semua polis. Tak kan, dia tak melibatkan hukum. Tapi itu tanda-tanda kiamat yang menuntut kita untuk beriman. Jadi memang itu antara perkara yang kita katakan tanda-tanda kiamat ni, maknanya antaranya adalah apa? Yang kita sebutkan tadi, manusia hanya mengutamakan penampilan zahir, sehingga kan amalan mereka pun hanya mereka mengutamakan perkara yang zahir semata-mata. Dan itulah yang menyebabkan, sebab itulah proses tazkiyatun nafs ni dia bukan mudah. Dan sebab itulah yang nak menentukan proses itu betul atau tak adalah kembali kepada ittiba' petunjuk Nabi SAW. Kerana kata Syekh di sini, para rasul adalah tabib bagi hati, doktor bagi hati. Tiada jalan untuk menyuci dan memperbaiki hati kecuali melalui jalan dan tangan mereka. Tidak lain melainkan dengan semata-mata mentaati dan menyerahkan urusan tersebut kepada mereka. Allahul musta'an. Demikian juga keseluruhan amalan yang tidak berada di atas petunjuk Nabi SAW adalah tertolak kepada pelakunya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun ay mardudun 'ala sahibihi." Maknanya barang siapa yang beramal sesuatu amalan yang tidak ditunjukkan oleh petunjuk kami, agama kami, syariat kami, sunnah kami, maka ianya tertolak, tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Syekh bawakan perkataan Sufyan bin Uyainah, Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, sesungguhnya Rasulullah SAW adalah neraca yang terbesar. Di atasnya lah ditimbang segala perkara, di atas akhlaknya, sirahnya dan petunjuknya. Apa-apa yang menepatinya maka itulah kebenaran. Apa-apa yang menyelisihinya maka itulah kebatilan. Maka kerana itulah wajib ke atas sesiapa yang ingin menyucikan jiwanya, bermujahadah melawan nafsunya untuk mengikuti, mencontohi dan meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta berwaspada daripada perkara-perkara baharu yang diada-adakan dalam agama, serta segala jenis tarikat yang didakwa oleh ketua-ketuanya bahawa hal tersebut dapat menyucikan jiwa. Jadi itu adalah perkara yang keempat yang ditekankan oleh Syekh di dalam kitab kita ini, ittikhadul uswati wal qudwah. Semua satu lagi perkara yang perlu anda nak tekankan dalam prinsip yang keempat ni, macam mana kita nak praktikkan prinsip yang keempat ni secara praktikal ni macam mana? Secara praktikal ni. Kerana sekarang ni, kalau kita nak jadikan contoh teladan kita Nabi SAW. Kalau ada orang iktiraf, ada orang kata, tapi Nabi SAW dah wafat, kita tak nampak Nabi, kita tak bertemu Nabi. Ya, bila datang iktiraf tu, dia akan datang jawapan yang batil. Bila kita tak ikut standard ilmu yang sahih, maka dia akan datang apa? Jawapan yang salah ataupun pendekatan yang salah. Akhir sekali mereka kata, bila Nabi tak ada, tetapi kita boleh jumpa keturunan dia. Nampak? Itu logik dia. Sebab itu orang hari ni obses sangat nak cari keturunan Nabi Muhammad. Sebab bagi dia Nabi dah tak ada. Bila Nabi tak ada, dia pun bukan bukan macam pemikiran yang sahih, nak belajar Quran sunnah ke, nak belajar hadis ke, nak belajar Quran ke, tafsir, tak mau. Dia nak shortcut. Nabi tak ada, jadi siapa yang macam Nabi kan? Siapa macam Nabi kan? Ustaz-ustaz kat yayasan taklim tak boleh pakai kata. Ini semua kitab je. Okay. Jadi sudah tentulah keturunan Nabi. Jadi kat situ datang kat situ. Sebab tu kita kena explain, kita kena jelaskan. Kerana Nabi SAW bagi tahu dekat kita, selepas Nabi wafat, Nabi dah bagi tahu akan berlaku perpecahan. Dan Nabi dah bagi tahu bahawasanya jalan yang akan selamat adalah satu saja, iaitu jalan sahabat dia. Kan? Sebab itu praktikal dia. Praktikalnya kita kena fokus kepada sahabat Nabi, kerana mereka bersahabat dengan Nabi. So sahabat Nabi, ulama tak bersepakat berapa bilangan mereka setelah Nabi SAW wafat. Ada yang kata 120,000, ada yang kata tak terbatas. Jadi bayangkan macam mana kita nak ikut Nabi SAW kalau sahabat Nabi saja ada 120,000 atau lebih, ataupun tak terbatas. Susah lagi. Kan? Susah lagi. Jadi itu yang kata kita kena cari Habib lah. Betul tak? Jadi shortcut.
Orang yang ada keturunan Nabi. Susah lagi. Depa boleh mimpi jumpa Nabi. Yang qazah jumpa Nabi. Senang lah. Lagi senang daripada kamu yang duk ajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Sunan Ibn Majah, duk ajar hadis ni, duk ajar tafsir ni susah. Kita nak cari yang senang. Itu kita kata kita kena explain. Maknanya itulah yang kita kena fokuskan dalam nak menyedarkan masyarakat ni jalan sahabat Nabi ni macam. Sebab itu education, pendidikan, itu yang penting, ilmu. Maknanya kenalkan masyarakat tentang sahabat-sahabat Nabi ni. Sahabat Nabi ramai. Dan daripada situlah kita akan dapati berlakunya perbezaan pendapat dalam kalangan sahabat, dalam kalangan ulama. Sebab sahabat Nabi ramai. Kat sini juga faedah yang penting. Sebab apa ada mazhab yang 4, atau mazhab sebelum tu ada mazhab yang banyak dalam kalangan umat Islam, yang mereka masih dalam ruang mengikut Al-Quran dan Sunnah. Sebab sahabat-sahabat tu mereka telah bertebaran di atas muka bumi. Bukan di Madinah saja. Mereka pergi ke Basrah, Kufah, di Iraq, Syam. Maka kat situlah adanya mazhab. Sebab itu kalau kita faham praktikal dia kan, macam contoh, ada orang tanya ni. Dia kata, macam mana saya nak amalkan pemahaman sahabat tu, tetapi saya nampak ada sahabat Nabi berpandangan dengan pandangan yang berbeza dengan sahabat yang sama. Kat situ kita kena mengaji fiqh. Contoh, kita ada 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. So, ke 10 ini, yang depan ni, so mereka semua ada kelebihan masing-masing. Daripada 10 tu ada 4 khulafaur rasyidin. Apa praktikal yang kita kena faham? Kalau kita nak betul-betul nak mendapatkan mutaba'ah, ittiba' kita dengan betul, dia ada 2 pendekatan. Yang pertama, kita kena khatam semua biografi mereka ni. 10. Tapi sahabat bukan 10 orang ni je, ramai lagi. Berat kan? Susah. Sebab itu shortcut tadi, jumpa seorang je, ahli bait, keturunan Nabi, habis settle. Jumpa Nabi dalam mimpi terus. Tapi nampak susah. Maknanya kalau kita nak baca, nak kaji, nak teliti semua sahabat Nabi, memang mungkin memakan masa. Tapi sebenarnya tak mustahil. Tak mustahil sebab ulama-ulama kita dah kumpulkan majoriti, bahkan semua biografi para sahabat sampai pada kita. Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Kemudian Ibnu Abdul Bar. Kemudian Ibnu Al-Athir dalam Usulul Ghabah. Dan ramai lagi ulama yang karang kitab menghimpunkan biografi para sahabat Nabi. Al-Zahabi dalam Syiarul A'lam An-Nubala. Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya, Tabaqat Al-Kubra. Kita nak cari biografi sahabat Nabi mudah. Kita nak teliti seorang-seorang tu boleh. Cuma itulah jihad kita zaman sekarang. Itu praktikal. So macam contoh anda bagi. Itu yang pertama. Yang pertama tu mungkin susah untuk kita orang awam ni. Yang kedua, caranya adalah kita cari sahabat-sahabat Nabi ini, kaji biografi mereka, sejarah mereka, kemudian kita cuba pairkan dengan apa yang Allah Ta'ala mudahkan untuk kita. Contoh, dalam 10 orang sahabat Nabi ni, semua kaya-raya ke? Tak. Beberapa orang saja yang businessman, yang kaya, yang hebat. Contohnya macam Uthman, Abu Bakar, Abdul Rahman bin Auf. Itu saja. Yang lain, dia ada contribution dia kepada agama tu dalam bentuk yang berbeza dan dalam keadaan yang berbeza. Anda ambil contoh yang mudah. 4 khulafaur rasyidin ni, mereka contribution mereka juga berbeza-beza. Kerana ujian yang mereka hadapi berbeza-beza. Kemudian selepas mereka, kita kena faham 10 yang dijamin masuk syurga ni sebenarnya mereka yang layak jadi khalifah. Maknanya kalau 4, sebab kalau kita tengok berlega nama mereka ni 10 dijamin masuk syurga ni kerana Nabi SAW sebut mereka dalam satu hadis. Nabi sebut nama mereka tu one by one.
fil jannah. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad fil jannah. Nabi sebut satu-satu. Sebab itu mereka digelar asyarah mubasyirin bil jannah. 10 yang dijamin masuk syurga. Jadi praktikal dia itulah, kita cari yang mana yang ada, yang kita boleh ambil contoh tauladan, uswatun hasanah, suri tauladan untuk kita ikuti, yang mana contribution mereka itu jelas adalah untuk mempertahankan sunnah Nabi, untuk memperjuangkan agama Allah, yang mana bersesuaian dengan apa yang Allah mudahkan kita, maka kita ikut, maka kita follow. Bukan maksudnya apa yang tak bersesuaian dengan kita tolak, bukan. Maknanya apa yang Allah Ta'ala mudahkan kepada kita, keadaan kita, situasi kita, maka kita sesuaikan dengan apa yang mereka telah tunjukkan, apa yang mereka contribute. Contoh, orang yang ada jawatan dalam masyarakat, dia mencontohi ketegasan Umar bin Al-Khattab, contoh ketegasan Abu Bakar. Dalam unit yang kecil, anak bagi contoh, setiap sirah sahabat Nabi ni kita boleh ambil untuk kehidupan kita. Anak ambil contoh yang mudah. Ada seorang individu ni, dia datang jumpa anak, dia cakap dia agak panas barat. Bila dia dengan anak dia apa semua, dia agak bad tempered, kerana dia pukul anak dia, tapi dia menyesal. Dia menyesal, tapi dia bimbang, dia takut benda tu boleh jadi lebih mudarat. So, kalau kita ambil pada hadis-hadis Nabi SAW, memang jelas lah. Nabi SAW suruh perintah supaya berlemah lembut dengan keluarga. Kemudian Nabi SAW perintahkan la taghdab, jangan marah. Kemudian kalau kita tengok pula pada sirah sahabat, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar pernah doa, ya Allah, aku ni seorang yang syadid, keras, maka lembutkanlah aku. Itu ada dalam doa Umar. Contoh, kita ambil satu sahabat tu, maknanya dia boleh dijadikan contoh dalam setiap lapangan hidup kita. Itu belum lagi kita tengok pada ummahatul mukminin, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua tu ada. Kat situ maksudnya praktikal macam mana kita nak contohi. Sebab kalau kita nak contohi terus batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui sahabat, dia akan jadi sesat pula. Sebab apa jadi sesat? Sebab semua nak ikut Nabi, akhir sekali semua nak jadi Nabi. Tak betul. Dia salah juga pasal dia tak ikuti Nabi melalui lensa para sahabat. Sesat juga. Itu yang jadi last kali nak jadi ketua tarikat, supaya boleh kahwin sebelah orang. Kata aku nak jadi macam Nabi juga. Sebab dia kata nak ikut Nabi, betul tak? Itu yang jadi last kali dia kata tok guru dia tu pun dapat wahyu sebab nak jadi macam Nabi. Salah kan? Maknanya ikutan, cara mutabaah tu salah. Sebab apa? Sebab dia tak mengikut Nabi menurut lensa para sahabat. Dia nak jadi macam Nabi. Itu sebenarnya macam kes dia macam Musailimah Al-Kadzdzab apa semua tu lah, Nabi palsu. Lepas Nabi wafat, dia pun nak jadi Nabi. Bukan nak ikut Nabi. Jadi itu kita kena faham. Masyarakat kita hari ini, mereka terpedaya dengan golongan-golongan sesat ni sebab mereka tak sedar. Guru-guru yang sesat ni, imam-imam yang sesat ni, mereka kebanyakannya nak jadi macam Nabi, tapi tak mau jadi macam sahabat-sahabat yang ikut Nabi, perjuangkan sunnah Nabi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, kita ada tazkirah 7 minit. Baik, kita berhenti setakat ini. Naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.